Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis, serta Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis. Ampun Tuanku, patik dengan hormat takzimnya merafat sembah, menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Tuanku berangkat ke majlis ini dan memohon perkenan daripada duli-duli Tuanku untuk patik menyampaikan tazkirah yang ringkas. Yang Amat Berhormat Menteri Besar, Yang Amat Mulia Tengku-Tengku Bergelar, ahli-ahli yang berhormat, hadirin dan hadirat sekalian. Ni very challenging nak bagi tazkirah masa orang makan ni. Sebelum saya cakap, saya nak sebut satu riwayat ringkas. Satu orang, dia telah sakit dan kaki dia telah keluar darah dan nanah. Selama 7 tahun dia tak sembuh. Dan dia cuba berubat dengan banyak atibak, tabib lah. Tabib ni dalam bahasa Arab doktor lah, tapi dulu bahasa dia tabib lah. Sekarang kita tabib jadi nak macam bomo tradisional macam mana tu, tapi sebenarnya tabib tu doktor lah. Jadi dia telah tanya kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ini ialah dia panggil tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ni anak murid kepada anak murid sahabat. Sahabat Nabi itu kita panggil sahabat. Yang berguru dengan sahabat tu kita panggil tabi'i. Anak murid pada anak murid dia tu kita panggil tabi'ut tabi'i. Yang tu yang Duli Yang Maha Mulia sebut tadi, generasi salaf. Mereka tu lah disebut sebagai salaf. Bila kaki dia jadi macam tu, dia pergi jumpa Abdullah bin Mubarak. Dia tanya, macam mana kaki dia ni tak sembuh? Abdullah bin Mubarak ni adalah merupakan alim besar. Siapa yang baca dalam ilmu hadis ni terkenallah Abdullah bin Mubarak. Nasihat Abdullah bin Mubarak kepada dia, dia kata, kamu pergi ke suatu tempat yang mana orang di tempat itu memerlukan air, kamu korek telaga. Mudah-mudahan dengan keluarnya mata air di tempat tersebut, Allah akan menyembuhkan engkau dengan menghalang darah keluar daripada kakimu. Maka dia pun pergi buat dan akhirnya dia sembuh dengan dia melakukan satu infak, sedekah tadi, iaitu mengorek telaga yang mana membolehkan air telaga itu diminum oleh orang lain. Para sarjana menyebut salah satu daripada kelebihan sedekah ialah ia menyembuhkan sakit. Sebab itu ada kata-kata yang disandarkan kepada Hasan Al-Basri. Dia kata, dau mardakum bis sadaqah. Ubatilah orang sakit di kalangan kamu dengan bersedekah. Kerana ada penyakit yang sukar sembuh, Allah sembuhkan dengan seseorang itu bersedekah. Maka kalau kita, kata Al-Imam Ibn Qayyim dalam karyanya, dia kata bersedekah menghalang daripada bala dan kesusahan, bukan saja kepada orang Muslim, juga kepada non-Muslim. Kerana Tuhan ini memberkati sedekah dan sukakan kepada orang yang bersedekah. Sebab itu kepada sesiapa yang kadang-kala dia dapati ada penyakit dia yang tak sembuh, ataupun keluarganya yang tak sembuh,
mungkin dia boleh mencuba dengan sedekah yang ikhlas. Kita baca dalam hadis, kebanyakan kita baca hadis ni, iaitu Nabi kata min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari yang mana kita duduk di dalam hari itu melainkan dua malaikat turun. Yaqulu ahaduhuma, salah satu daripada malaikat itu akan kata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulu al-akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Salah satu malaikat itu akan kata, ya Allah, berikanlah kepada orang yang membelanjakan harta itu gantinya, dan berikanlah kepada orang yang kedekut kehilangan. Ramai orang baca hadis ni dan dia akan syarah, dia kata, siapa yang bagi sedekah, Allah akan bagi balik duit banyak kat dia. Dia tidak semesti itu maksudnya. Tapi rezeki boleh menjelma dalam banyak bentuk. Ia menjelma dalam kasih sayang, kebahagiaan, kesihatan. Dia boleh menjelma dalam ketenangan. Sebab itu maka antara ubat dalam hidup ini untuk mendatangkan perkara-perkara yang sukar diperolehi oleh manusia ialah manusia itu bersedekah. Dan orang yang kedekut adalah orang yang kita akan lihat dia akan kehilangan banyak perkara dalam hidupnya. Mungkin rumahnya besar, tapi Allah menghilangkan kegembiraan daripadanya. Mungkin hartanya banyak, Allah menghilangkan kasih sayang penting di dalam hidupnya. Saudara dan saudari sekalian, pengurusi, boleh sambung lagi ya? Okay. Berapa minit begitu? 3 minit. Saya, masa bila orang patut sedekah? Saya nak sebut beberapa poin. Masa bila kita patut sedekah? Satu orang datang kepada Nabi SAW dan kata kepada Nabi, ayyu as-sadaqati a'zam. Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahala dia? Nabi SAW kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Nabi kata sedekah yang paling baik ialah sedekah yang ketika engkau sehat dan ada rasa kedekut dalam diri kau. Takhshal faqra, ketika engkau bimbangkan kefakiran, wa ta'mal ghina, dan harapkan kekayaan. Wala tumhil hatta balagatil hulqum fataqul li fulani hadha wa li fulani hadha qad kana lil fulan. Nabi kata, jangan tunggu sampai satu peringkat dah nyawa mai kat halkum lah, masa tu barulah kita kata, Nabi kata, kita kata hak ni bagi kat sekian, hak ni bagilah kat orang ni. Nabi kata memang pun akan jadi hak milik orang itu. Maka the best sedekah, pahala yang paling banyak ialah sedekah semasa kita sihat. Dan kita, Nabi kata, masa tu takut kemiskinan dan inginkan kekayaan, ada rasa kedekut dalam diri, masa tu kita bersedekah. Itulah the best sedekah yang boleh manusia buat. Yang berikutnya, pada pandangan manusia, pelacur adalah merupakan buruk. Dan pada pandangan manusia juga, di kalangan manusia ni kata pelacur buruklah. Dan kalau kata anjing di kalangan binatang, tak eloklah. Tapi di dalam hadis Nabi SAW, semua orang baca hadis ni, Nabi kata ghufira limra'atin mumisatin, diampunkan kepada seorang wanita pelacur, marrat bikalbin ala ra'si rakin yalhath, dia lalu pada seekor anjing duk pusing-pusing di keliling telaga, lidahnya terkeluar. Anjing itu
yakadu yaqtuluhul atshu, hampir kehausan, haus itu membunuh dia. Kata Nabi SAW, fa naza'at khuffaha, dia pun pelacur ni dia cabut kasut dia, wa awthaqathu, kemudian dia ikat kasut dia itu, wa naza'at lahul ma, kemudian dia pun turunkan kasut tu dengan wa awthaqathu bi khimariha, dia ikat kasut dia itu dengan, dia ambil tudung dia tarik bagi panjang, dia ikat kasut dia buat tali, dia lepaskan kasut dia itu ke dalam telaga. Kemudian dia tarik dengan kasut dia itu naiknya air. Fa naza'at lahul ma'a, kemudian dia tarik air untuk anjing tersebut. Kata Nabi, fa ghufira laha lidzalika, Tuhan ampunkan dosanya disebabkan itu. Hadis ini ada diskusi panjang di kalangan sarjana. Macam mana dengan sekali minum anjing? Kalau orang Melayu kadang-kadang dia tengok anjing dia baling batu. Sebahagiannya lah. Tapi dalam hadis ni, wanita pelacur bagi minum anjing, dia dapat keampunan. Kata sebahagian sarjana, kerana bukan soal air itu, tapi soal keikhlasan dia apabila dia telah memberikan minum kepada anjing tu. Maksudnya di atas keinsafan diri dia, rasa tanggungjawab dia menyelamatkan nyawa yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dia. Ini adalah kelebihan sedekah. Yang last, pasal ada kaitan dengan kita ni, bagi tuan-tuan yang telah menderma membelanjakan untuk membantu projek MAIPS ini, manusia boleh sedekah untuk diri dia, dia juga boleh sedekah untuk kaum keluarga dia, ataupun untuk ibu ayah dia yang telah mati. Seorang sahabat nama Sa'ad bin Ubadah, dia tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, ummi uftulitat nafsuha, ibu aku meninggal, azunnu law takallamat tasaddaqat, aku percaya kalau mak aku ni boleh bercakap lagi, masih hidup lagi, dia akan bersedekah. Fahal laha ajrun law tasaddaqtu anha, adakah ibu aku akan dapat pahala jika aku sedekah untuknya? Yang ni kita pergi dia nak sedekah, dia niat untuk ibu dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, na'am, ya, kau dapat pahala, dia dapat pahala. Dan ini adalah salah satu perkara yang kebaikan yang boleh dilakukan oleh seorang anak kepada ibu ataupun ayahnya. Maka kita, di samping kita sedekah apa-apa tu, kita niat untuk diri kita, dan niatlah juga untuk orang-orang yang kita sayang yang mungkin telah meninggal, supaya itu termasuk di dalam amalan saleh yang mana kita buat dan Allah sampaikan kepada mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, yang terakhir ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, anfiq ya ibna Adam unfiq alaih, wahai anak Adam, kamu belanjalah pada jalan aku akan belanja untuk kamu. Dan ini seperti mana kata Al-Imam Ibn Qayyim, sesiapa yang mencubanya akan mengetahuinya. Semua orang yang selalu bersedekah untuk orang lain, dia dengan ikhlas lillahi ta'ala, dia akan melihat kesan sedekah itu di dalam hidup dia. Dan ini mungkin akan dipahami oleh sesiapa yang melaluinya lah. Bila kita sedekah, kita akan tengok Allah mendatangkan apa-apa yang kita sangka dan tak sangka. Dan sebab itu kebanyakan orang apabila dia nak memulakan hidupnya kejayaan, dia bersedekahlah dengan ikhlas, dan dia akan melihat Allah akan mendatangkan kepadanya kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati sedekah tuan-tuan, infak tuan-tuan pada majlis ini. Menjunjung kasih duli-duli tuanku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bahagia Saya Bersama Mufti di atas tazkirah khas yang telah disampaikan kepada kita semua pada petang ini. Ya, Syoki, kita teruskan.